Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Manis kata selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka bicara. Saya, Muhammad Muiz Aslam bin Muhammad Zaidi, selaku pengurusi syarat kali ini, berasa amat bersyukur kehadiran ilahi atas limpah dan kurnianya hari ini kerana kita dapat berkumpul bagi membincangkan isu pengurusan e-sport pasca pandemik. Okey, terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada jawatankuasa mesyuarat yang telah banyak membantu dalam melaksanakan mesyuarat ini. Seperti kita sudah maklum, dunia sekarang sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang kiarat dan perbincangan dilakukan menerusi talian seperti sekarang ini bagi menjaga keselamatan kita semua. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cik Nur Kamarina Sahira bagi membentangkan usaha beliau dalam memajukan e-sport di Malaysia. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Kamarina Saira akan membentangkan beberapa usul untuk menjayakan e-sport kali ini. Isu utama yang sering menjadi topik hangat ialah berkaitan dengan pengurusan keuangan. Sebelum saya mulakan, saya ingin terangkan tentang pengurusan keuangan kita. Keuangan merupakan faktor penting yang menjadi penggerak aktiviti organisasi kita secara terancang dan kemas. Dari perancangan keuangan inilah yang kita akan menghasilkan anggaran belanjawan organisasi. Selalunya keuangan ini menjadi isu yang sensitif dalam organisasi. Pengurusan keuangan yang baik memberi kesan yang baik terhadap perjalanan dan pengurusan persatuan sukan. Kita akan merekod serta awasi dan menyemak dari masa ke semasa segala kutipan, pungutan dan perbelanjaan kewangan. Perbelanjaan seperti perbelanjaan pentadbiran, mesyuarat persatuan, latihan jurulatih dan pertandingan kita akan rekodkan secara kemas dan rapi. Ketiadaan dana menyebabkan kita sukar untuk melakukan program e-sport. Ini juga menyebabkan persatuan kurang penyertaan ke pertandingan yang dijalankan. Tetapi beruntungnya pihak pengurusan organisasi kita, kita mendapat banyak sumber kewangan daripada pihak luar. Disebabkan ini bagi menaikkan lagi semangat para pemain dan meningkatkan e-sport ini di mata dunia. Bahagian kewangan terutamanya pembayaran gaji kepada pemain perlu diperkemaskan. Sesuai dengan perjanjian kita dengan pemain, kita akan memberikan kenaikan gaji kepada pemain sesuai dengan komitmen dan prestasi mereka. Disebabkan kita mendapat banyak tajaan sejak hari ini, saya rasa bolehlah kalau kita memberikan sedikit kenaikan gaji kepada mereka. Ini usaha utama saya. Okey, baik. Saya faham apa yang awak cuba sampaikan. Tapi walau bagaimanapun, saya rasa pasti akan ada masalah dalam mendapatkan tajaan daripada kenaan. So sebelum awak kupas lebih lanjut kan, kita dengan usul awak, izinkan saya membentangkan dahulu usul saya dan diikuti dengan usul daripada Cik Puteri. Baik, silakan. Okey, dalam keseronokan era kemajuan teknologi kini, kita lupa bahawa kita dalam krisis yang sangat merisaukan. Selain masalah sekarang iaitu pandemik COVID-19, masalah penipuan atau skamer juga tidak dapat dinafikan yang kerap kali berlaku dalam kalangan kita. Okey, jadi saya ingin menyatakan bahawa dalam pertandingan e-sport juga kes ini turut berlaku iaitu kes penipuan ini. Ini disebabkan kerana kekurangan motivasi setiap individu tersebut tentang betapa pentingnya masalah ini untuk dielakkan daripada wujud di kalangan kita. Adakah awak setuju dengan saya, Cik Puteri? Ya, betul. Saya setuju dengan Cik Muiz. Kes penipuan di dalam e-sport dapat dilihat dengan jelas terutamanya apabila pertandingan pada musim pandemik seperti sekarang. Kerana kebanyakan pemain akan bertanding di tempat masing-masing. Jadi pertukaran pemain tidak akan dapat dikesan apabila tidak berada satu bumbung. Namun,
masalah ini tidak menjadi halangan kepada e-sport untuk terus diperluaskan standing dengan sport yang lain. Seperti kita sedia maklum, sport biasanya mendapat sambutan hangat di mata dunia. Banyak kelebihan sport selain memperkenalkan negara di mata dunia. Jadi, seandainya kita berusaha memperluaskan lagi e-sport yang mana lebih jimat kos pengeluaran ini berbanding dengan sport akan menaikkan lagi nama sesebuah negara. Malah, pada zaman generasi Y kini, kecanggihan teknologi kian mendapat tempat. Sesuai dengan generasi Y yang lebih cekap dalam menggunakan teknologi terkini. Justru itu, dengan berlangsungnya e-sport yang menggunakan wadah kecanggihan teknologi terkini, sangat memberangsangkan. Saya yakin dan pasti ramai anak muda akan lebih tertarik untuk melibatkan diri dalam sport seperti ini. Mungkin Cik Kama boleh memperjelaskan lagi poin Cik Kama untuk menaikkan e-sport ini? Baik, terima kasih Cik Puteri. Beri saya jelaskan dulu berkaitan dengan soalan Cik Muiz mengenai isu tajaan. Saya dapat lihat yang e-sport sedang mendapat sambutan dan perhatian yang menggalakkan di seluruh dunia sejak berlakunya pandemik COVID-19 ini. Disebabkan sambutan dan perhatian ini, kita sebagai pihak pengurusan e-sport mendapat banyak kelebihan dapat melihat pemain-pemain kita yang pernah mewakili negara sebagai pemain profesional mempunyai peluang yang cerah dan senang untuk mendapat pengikut di media sosial seperti Facebook. Kelebihan pemain kita yang mempunyai pengikut ramai di media sosial ini adalah mereka dapat menambah pendapatan mereka sekaligus dapat menaikkan nama pengurusan kita dalam pihak dalam bidang e-sport. Dengan kenaikan gaji yang kita berikan, pemain boleh menaik taraf peralatan streaming mereka. Kualiti video streaming pemain dalam media sosial sangatlah penting untuk mereka mengekalkan pengikut mereka di dalam media sosial. Kualiti video permainan yang mereka main juga akan mempengaruhi nama organisasi kita di dalam bidang e-sport. Maka saya rasa isu tajaan tidak menjadi satu masalah kerana ramai berpengaruh dalam e-sport ini. Okey, baik. Terima kasih Cik Kama. Ada apa-apa cadangan atau soalan tak untuk usul Cik Kama? Maafkan saya. Izinkan Okey. saya bertanya beberapa soalan. Pertama, Silakan. cukup ke kewangan kita untuk menampung pembayaran kenaikan gaji yang kita ingin lakukan? Kedua, kenaikan gaji ini akan diberikan kepada semua pemain ataupun hanya pada pemain yang mewakili organisasi kita sahaja? Terima kasih Cik Puteri atas soalannya. Bagi soalan pertama, mengikut pengiraan saya, cukup. Kita akan mendapat keuntungan juga. Jangan risau, tajaan yang kita perolehi banyak. Buat masa ini sangatlah memberangsangkan. Jika tidak ada, jadi tidak akan ada masalah dalam pengurusan kewangan organisasi kita. Lagipun dalam masa terdekat ini, kita akan mendapat satu lagi tajaan daripada sebuah syarikat. Seterusnya bagi soalan kedua, buat masa sekarang saya rasa kita hanyalah akan memberikan kenaikan gaji kepada pemain yang mewakili kita dalam pertandingan. Pemain kita ada buat masa sekarang ramai. Jadi saya rasa kalau kita ingin berikan kepada semua, mungkin kita akan menghadapi masalah dalam kewangan kita. Kecuali kalau kita dapat banyak lagi tajaan, mungkin kita akan berikan kepada semua pemain. Kesimpulannya ia bergantung kepada jumlah tajaan kita. Itu sahaja jawapan saya. Ada lagi kemusykilan? Oh begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Cik Muiz, ada lagi ke kemusykilan ataupun soalan lain? Sekejap. Saya terlintas satu pertanyaan ni untuk Cik Kama. Okey. Pada pendapat Cik Kama, akan terjadi tak masalah iri hati dan pergaduhan daripada kenaikan gaji yang kita berikan ni? Boleh jawab tak Cik Kama?
Okay, bagi saya insyaAllah tidak. Saya percaya semua pemain kita cukup matang untuk berfikir. Kita berikan kenaikan gaji ini juga sebagai motivasi kepada pemain lain menyertai pertandingan e-sport yang akan datang. Maaf saya mencelah. Okey, faham. Maaf saya mencelah. Saya rasa Ya. isu iri hati ini perlu diketepikan kerana setiap program atau projek yang dilaksanakan bukanlah semata-mata untuk memuaskan hati semua orang, tapi menjadikan motif dan visi sesebuah program itu tercapai. Bagi saya, generasi sekarang merupakan generasi cendekiawan yang mampu berfikir baik dan buruk sesebuah hal. Tingkah laku dan kepribadian mereka sendiri memainkan peranan dalam menjayakan suatu permainan. Oleh itu, saya setuju dengan kenaikan gaji seperti mana yang diusulkan oleh Cik Kamal. Terima kasih Cik Puteri atas sokongan tersebut. Saya juga ingin tahu cara untuk kita memperluaskan lagi e-sport ini seperti mana yang diusulkan oleh Cik Puteri tadi. Baik, begini. Dengan mewujudkan lebih banyak pertandingan adalah salah satu cara untuk memperluaskan lagi e-sport ini. Organisasi swasta atau jabatan tertentu seperti Jabatan Penerangan perlu memainkan peranan yang hebat dengan menghebahkan dan memperbanyakkan iklan apabila adanya sesebuah pertandingan e-sport. Saya cadangkan pertandingan e-sport ini perlulah mengikut pattern trend terkini. Sebagai contohnya, sekarang ini saya dapati permainan PUBG kian mendapat perhatian seluruh dunia. Permainan seperti inilah boleh dijadikan satu permainan e-sport yang bertaraf antarabangsa. Mungkin kita boleh mulakan sesuatu pertandingan e-sport ni berperingkat. Maksudnya setiap orang akan terlibatkan diri dengan peringkat yang pertama dan kemudian membawa program ini ke peringkat antarabangsa. Dan saya juga sebagai contoh juga pada ketika dulu, ketika mana e-sport baru mendapat perhatian rakyat dan kita masa itu digemparkan dengan permainan Dota sehingga adanya pertandingan International 3 Dota 2 yang mana berlangsung di Amerika Syarikat. Dan yang paling menunjukkan Malaysia ini mengambil e-sport ini sebagai salah satu wadah permainan yang mendapat perhatian apabila Malaysia berjaya membawa pulang RM1 juta dengan mendapatkan tempat ketiga. Hal ini menunjukkan bahawa e-sport kian mendapat tempat di hati rakyat Malaysia hari demi hari, terutama pada musim pandemik COVID-19 ini. Oh ya, ini juga saya tekankan bahawa kita boleh juga mendidik kanak-kanak ataupun anak-anak sekolah untuk meningkatkan IQ minda mereka menerusi permainan e-sport yang mencabar minda seperti permainan catur. Saya dapati juga sekarang ini kanak-kanak juga kian melibatkan diri dalam e-sport tetapi melibatkan diri dalam permainan yang tidak bersesuaian dengan mereka punya umur. Jadi saya rasa dengan kita wujudkan permainan mengikut peringkat umur seperti catur untuk kanak-kanak ataupun untuk mereka yang masih lagi bersekolah adalah sangat bersesuaian. Cara ini juga akan melibatkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk terlibat dalam permainan e-sport. Sebaiknya kita juga berusaha untuk memperluaskan permainan e-sport ini dengan mensasarkan pelbagai seperti mana saya sebut tadi, peringkat umur. Selain daripada itu, selain daripada memperbanyakkan e-sport, memperbanyakkan periklanan dan mengadakan e-sport untuk setiap peringkat umur, kita juga boleh menggalakkan penyertaan dengan memberikan hadiah yang menarik. Kebanyakan peserta permainan akan bersungguh-sungguh dan berdaya saing yang tinggi apabila mereka ditawarkan hadiah yang menarik. Maka saya yakin jika pertandingan e-sport diperbanyakkan dengan pengurusan yang efektif akan menaikkan lagi kemajuan e-sport ini. Adakah kalian jelas? Ya, saya setuju dengan contoh dan bukti yang Encik Puteri berikan. Oh ya Encik Muiz.
Bagaimana kita ingin memastikan pemain-pemain kita sentiasa terhindar daripada masalah penipuan semasa pasca pandemik ini? Okey, terima kasih ya untuk soalan tersebut. Untuk saya huraikan ni, ia agak panjang tapi di atas soalan tersebut saya akan cuba untuk uraikan. Okey, di mana yang kita tahu masalah penipuan dalam menggunakan peranti yang tidak sepatutnya dalam pertandingan ini kerap kali berlaku. Jadi, bagi menjawab persoalan berikut, kita akan mengambil inisiatif dengan memantau peranti yang pemain kita gunakan semasa pertandingan ataupun kita boleh menyediakan peranti yang sama untuk semua pemain bagi memastikan mereka tidak termasuk dalam golongan yang tidak bermotivasi. Okey, malah saya diberitahu sistem e-sport akan dinaiktarafkan yang di mana segala penipuan akan dapat dikenal pasti menerusi beberapa programming yang akan diprogramkan untuk sesebuah permainan tersebut. Sebagai contoh, kita semua mesti tak asing lagi kan dengan sebuah game ni yang sangat terkenal sehingga mendapat gelaran sebagai game paling ramai dimainkan pada tahun ini. Dan saya rasa semua mesti sudah tahu kan game apa. Ya, semestinya Player Unknown Battleground atau lebih dikenali sebagai PUBG. Okey, sebelum ini PUBG ini dimainkan di peranti desktop, di komputer dan komputer ribet saja. Tapi ia kurang mendapat sambutan. Kita tahu di mana permainan yang menggunakan komputer memerlukan kos yang agak tinggi untuk dimainkan atau pemain-pemain perlu ke cyber cafe untuk memainkan permainan tersebut. Jadi, ini merupakan salah satu punca mengapa PUBG ini kurang mendapat sambutan. Walau bagaimanapun, PUBG Corporation iaitu syarikat PUBG mengambil inisiatif dengan melancarkan game ini di versi telefon pintar. Pada 23 Mac 2017, PUBG Corporation secara rasminya melancarkan PUBG Mobile di peranti telefon pintar dan boleh dimuat turut dengan mudah iaitu melalui Play Store atau App Store saja. Dengan ini, seramai 734 juta pengguna telah memuat turun dan memainkan permainan tersebut sehingga mencatatkan rekod baru dalam 2 tahun ini. Berkemungkinan ahli jawatan kuasa kita juga turut memainkan permainan ini. Betul atau tidak kan? Okey, berbalik kepada soalan, PUBG ini tidak mendapat nama sewenang-wenangnya hanya kerana permainannya saja. Tapi ia dimainkan oleh jutaan orang sehingga dijadikan salah satu pertandingan peringkat dunia yang berkemungkinan akan membuka tirainya di Sukan C pula. Kerana sistemnya yang sangat mantap. Seperti yang kita tahu, PUBG ini mempunyai dua versi peranti iaitu melalui komputer dan juga telefon pintar. Jadi, saya akan mengupas serba sedikit salah satu sistem yang digunakan oleh PUBG Mobile untuk mengesan kecurangan peranti yang berlaku. Untuk pengetahuan semua, PUBG ini boleh dimainkan oleh 4 orang pemain dalam satu kumpulan jika semua peranti yang sepatutnya digunakan iaitu telefon pintar. Mereka akan dapat bermain seperti biasa, tetapi sekiranya salah seorang pemain tersebut menggunakan peranti selain telefon pintar, setiap pemain tersebut akan mendapat satu notifikasi yang menyatakan salah seorang daripada mereka menggunakan peranti yang lain. Istilah yang digunakan dalam notifikasi tersebut ialah emulator atau yang bermaksud peniruan. Jadi ini membuktikan bahawa sistem permainan ini juga sudah diprogramkan dengan baik bagi mengesan sebarang kecurangan atau penipuan yang berlaku dalam permainan tersebut. Oleh itu, kes penipuan atau kecurangan peranti ini dapat dielakkan sekiranya semua permainan mempunyai sistem seperti ini. Okey, jadi apakah pandangan anda semua? Saya rasa pendapat dan cadangan yang diberikan oleh Cik Muiz tu sangat relevan dan betul lah apa yang diperkatakan tentang PUBG itu.
Ya, betul. Saya rasa kita bolehlah simpulkan secara menyeluruh mengenai isu pengurusan e-sport pasca pandemik ini. Saya serahkan kepada Tuan Pengerusi untuk membuat kata putus. Okey, terima kasih ya buat Cik Kamal dan Cik Putri atas pendapat dan usul masing-masing. Okey, berdasarkan semua usulan yang telah kita bincangkan sebentar tadi, pihak berwajib perlulah main teknologi kini. Akhir kata, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua hadirin pada hari ini. Juga, tahniah dan syabas kepada seluruh jawatankuasa, Cik Kamal, Cik Putri atas kerjasama yang diberikan dalam menganjurkan mesyuarat ini. Yang dizahirkan masa melaksanakan tugas-tugas harian kita semua. Dengan itu, saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.